Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Welcome to my channel, Nadia Hassan. Hai, harap semua baik-baik. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang pengalaman berubat saya sepanjang beberapa tahun yang lepas. Okey, sebelum tu boleh tekan butang like, boleh tekan butang notification, butang lonceng tu, dan juga subscribe. Okey, untuk tolong naikkan view ni. Dan juga mana yang belum mengenali saya ialah pengamal perubatan Islam yang menggunakan kaedah zikir dan ayat-ayat Al-Quran untuk merawat pesakit yang terkena dalam gangguan misteri dan juga sihir. Okey, kamera pun tak berapa nak ada. Okey, baik. Okey, harap boleh nampak jelas saya. Okey. Saya Asaipo dan sekarang saya masih lagi mengubat orang, cuma merawat orang, cuma dalam tempoh PKP ni agak terhad lah. Kita punya pergerakan kita terbatas dan juga kita punya nak jalan jauh-jauh dah boleh dekat hang lah. Kalau ikutkan saya punya jadual banyak di sebelah Selangor, sebelah Johor dan juga sebelah Kedah. Kalau ada masa cuti panjang, saya boleh pergi ke Kelantan dan juga ke Pahang. Jadi saya banyak pergi tempat. Caranya ialah dengan kumpulkan pesakit. Katakan, hello, Assalamualaikum Ustazah, saya dah ada dalam 20 orang. Jadi kita dah booking satu bilik untuk kita ni dah set up untuk mula sesi berubat orang. Bila ada panggilan tu. Okey, baik. Itu daripada segi saya yang berubat orang ni lah. Okey. Boleh WhatsApp saya kemudian kalau ada siapa-siapa yang ada masalah kesihatan. Okey, ada masalah kesihatan boleh call saya dalam WhatsApp, talian WhatsApp ataupun talian nombor, iaitu nombornya 0111-742585. Nombor telefon saya yang itulah. Kalau nak check daripada Facebook saya Nadia Hassan. Facebook saya Nadia Hassan. Yang ada gambar barcode tu lah. Okey, itu IG saya pun ada. Okey. Itu jaga-jaga siapa yang ada masalah daripada segi apa-apa lah, problem. Okey, nanti saya tunjukkan saya punya mic card. Ini adalah mic card saya. Okey, mic card. Mic card pula, business card saya. Okey. Okey, baik. Maaflah, banyak bunyi pula gangguan ni. Okey, baik. Pada malam ni kita nak santai-santai, nak cerita. Yalah, dah tak ada apa cerita. Nak berubat orang pun dah terhad. Jarak-jarak jauh je lah yang boleh. Okey, baik. Sebelum saya nak pergi jauh pada topik kita malam ni, saya nak bagi tahu kaedah saya berubat ialah saya tidak mengenakan second pembayaran sekiranya pesakit tu masih ada kondisi yang sama, ataupun masih ada pengurangan, ataupun masih ada lagi sikit-sikit baki. Okey, maknanya saya akan ambil satu amount. Lepas tu second, kalau dia kata dia telefon ataupun dia jumpa saya, tidak ada charge penambahan. Maknanya saya hanya fokus untuk satu pesakit tu sehingga dia insya-Allah sembuh. Itu kaedah saya lah. Okey, pada malam ni kita nak cerita tentang isu nasi kangkang. Macam pernah dengar ya. Tapi apa ya nasi kangkang tu, macam mana ya nasi kangkang tu, apa kegunaan dia?
Okey, pengalaman saya ni dikongsikan oleh satu pesakit. Waktu tu tahun 2009. Oh, ni cerita ni dah lama, 2009. Okey, apa cerita dia? Dia begini. Ini dia Ipoh lah. Dia daripada pesakit ni lelaki. Kita namakan dia Pak Bakar lah. Pak Bakar ni. Dia datang ke Perak, datang ke Ipoh semata-mata untuk tahu saya boleh, insyaAllah lah, saya boleh tolong dia lah. Boleh berubat dia lah. Dia tahu pun melalui kawan-kawan dia lah, referen dia lah. Okey, dia datang. Saya sebelum saya berubat tu, saya tanya, tahu mana? Dia kata tahulah daripada sekian-sekian lah. Dia kata kawan dia pernah datang. Alhamdulillah ada penambahbaikan lah di situ. Okey, baik. Yang dia suka dengan saya sebab saya boleh telefon, boleh WhatsApp sentiasa. Sekiranya ada lagi kes yang sama. Maknanya saya tidak mati di situlah. Maknanya berubat sekali saja. Okey, berbalik pada cerita nasi kangkang. Okey, nasi kangkang ni sinonim dengan masyarakat kita. Bila ada masalah rumah tangga, masalah perhubungan, tunang dan macam-macam lah masalah. Istilahnya lah benda yang kotor lah. Caranya Ustazah banyak yang tanya, saya pun tak tahu nak cakap. Sebab saya tak pernah scroll benda tu, tak pernah tahu. Tapi tahu ceritanya nasi kangkang ni dibuat pada period ke apa ke yang pada malam. Tapi Ustazah memang tak tahu. Kalau cerita sikit-sikit tu tahulah. Tapi ni cerita tentang perubatan saya lah. Tentang ilmu nasi kangkang tu saya tak tahulah. Tapi kebanyakannya untuk penunduk. Dan juga dengar cakap. Okey. Pak Bakar ni, dia datang berjumpa saya kerana dia mengalami masalah sakit kembung perut yang terlalu lama. Boleh dikatakan dalam 2-3 tahun yang lepas lah. Dia kata dia sakit perut yang susah nak diceritakan lah. Sakit sentiasa. Okey, sakit dia tu dia pergi jumpa doktor, jumpa apa, makan ubat, makan ketik. Semua dia dah buat lah. Semua dia dah try buat benda tu, tapi kurang jadi balik. Okey, lepas tu dia ceritalah macam ni. Apa masalah, sebab saya tengok dia sihat. Cuma dia kata dia sakit perut sampai macam orang cakap apa, pinggang tu macam mula memberat. Okey. Itu cerita dia. Dia kata apa masalah ni Ustazah? Okey. Minta lah nama betul dia. Okey, nak scan kena ada nama. Nama penuh, binnya bapa. Okay, saya scan ni semua. Lepas tu dia bagi nama orang rumah dia. Suruh tengok sekali lah. Okay. Bila saya scan, dia pun ada cakap. Dia kata, kalau ada benda Ustazah perlu cakap, Ustazah cakap. Saya boleh terima. Sebab saya bukanlah Ustazah seorang yang saya berubat. Sebelum ni ada 2-3 orang cakap benda yang sama. Okey, saya kata jangan cakap dulu. Biar saya teka. Biar saya beritahu. Kamu punya masalah biasanya dengan perut adalah berkaitan dengan makanan. Walaupun keracunan, walaupun ada taun ke apa ke, semua daripada makanan yang kotor. Saya terangkan dia dulu. Okey. Itu first. Kalau kena pelaris kotor pun boleh jadi sakit perut. Okey. Tapi sekarang ni saya nak cerita yang sedikit yang mengejutkan. Abang dah terkena nasi kangkang, saya kata. Dia diam. Dia tunduk. Suami saya ada sebelah. Lepas tu dia kata, saya dah agak. Sebab sebelum ni dia pergi jumpa
maaf sebutlah benda perubatan Islam ni. Macam rufaqah, macam yang lain-lain lah. Yang berkaitan dengan Islam. Dia kata, benda yang sama dia kata. Tapi yang benda yang R tu tadi, kalau biasalah kita memang pergi rufaqah kan. Tapi kalau agak sensitif, saya minta maaf lah pada rufaqah. Tapi saya tak sengaja mention nama tu. Sepatutnya kalau ikutkan tak boleh kan. Tapi saya minta maaf dulu lah. Sebab saya tercakap. Okey, baik. Dia kata memang benda yang sama. Dia kata 3 tahun yang sudah. Dia kata memang, dia kata orang ada bercakap. Ustaz sendiri pun ada bercakap. Ustaz-ustaz di surau. Cumanya sekarang, dia kata, saya ni masih lagi. Dia kata, saya ni masih lagi sakit. Dia kata, saya nak semayang pun susah. Saya nak berjalan pun agak payah. Nak duduk pun payah. Macam serba tak kena lah. Dia kata, kalau nak mati, mati terus. Dia kata, okey, dia beza yang dia rasa tu bukan membusung Dia memang, perut dia memang skepeng dia perut dia tu. Cuma, dia sakit yang berbisa lah. Kita panggil berbisa, boleh kena sampai belakangnya. Pelengat belakang ni kan. Kita punya pinggang belakang ni. Ni macam ni nyucuk. Lepas tu, kesan dia kata, lepas dia pergi jumpa perubatan Islam, isteri dia memang panas lah. Dia kata memang nampak tanda-tanda isteri dia tu panas. Umur saya cerita lah. Dalam 56 ke 54 dah laki suami isteri tu lah. Tapi isteri tu tak datang. Bila saya bersihkan rumah, ni kata Pak Bakar lah. Dia kata isteri saya memang tak setuju. Dia kata memang dia panas lah. Dia tak boleh terima. Jadi nak apa sekarang ni Ustazah? Macam ni dah abang. Abang ni dah kira pangkat pakcik, dah umur dalam 50-an. Semua anak pun dah ramai. Ada 4 orang dia kata. Anak ada dalam 4 orang. Semua dah besar. Saya macam ni lah. Benda yang abang kena ni, terus terang saya cakap, daripada awal kahwin, sebelum kahwinnya dia dah buat. Dia menggunakan kaedah Syiah sebab dia takut abang punya pendapatan, abang punya duit, tanah, harta, semua pergi tempat lain. Maksudnya dia tak nak berkongsi, dia tak nak share. Dia takut kahwin lain ataupun bagi dekat orang lain. Dia kata macam tu lah ceritanya. Dia nak kontrol mind abang. Dia nak kontrol abang punya pemikiran. Jangan jangan pergi mana-mana lah, duduk dengan dia. Okey. Kita tak boleh bodohkan suami kita. Itu yang saya cakap. Kita tak boleh bodohkan suami kita. Dengan gunakan cara halus. Inilah nasi kangkang ataupun apa-apa je lah. Tapi kalau macam kita nak lembutkan hati dia dengan ayat Quran tu boleh. Okey. Sebab abang ni tak bersalah. Dia pun tak pernah ada kes yang cenderung ke perempuan lah. Tapi ialah dosa lah. Kenapa buat dia macam tu daripada awal kahwin sehingga sekarang. Dia kata patutlah saya ni, maaf cakap lah Ustazah, saya ni macam bodoh-bodoh sikit. Apa yang dia cakap semua yang iyalah pada saya. Angkat baju pun ya, kemas bilik pun ya. Walaupun saya penat, saya diam. Ustazah, basuh baju pun pakai tangan Ustazah. Pakai tangan. Dia tak bagi saya pakai mesin. Dia kata kotor. Saya penat Ustazah, tapi saya tak boleh cerita kepenatan tu ke isteri saya. Ke isteri saya tak boleh cerita. Cuma yang jadi isunya sekarang ni, saya macam boleh lawan dia sikit selepas saya berubat dengan ni nak kata dengan yang Islam ni. Dia kata selepas saya berubat dengan Rufaqah, selepas saya berubat dengan yang institusi Islam ni, dia kata dia kata gini, ada lah nampak perubahan tu walaupun saya masih lagi sakit.
Iaitu saya tak dengar sangatlah cakap isteri saya. Adalah perubahan. Tapi dia kata, sekarang ni saya minta dengan Ustazah habiskan keluar semua sihir-sihir dia tu supaya saya senang untuk semayang. Saya ni lemah bila orang kata tolong keluarkan. Kalau saya ni nak semayang, nak apa, saya ni lemah. Sebabnya ialah sihir-sihir ni memang banyak tutup kita punya selera nak semayang. Tutup nafsu nak semayang. Sakit, payah nak duduk apa semua kan. Jadi banyak bantu kan. Jadi benda tu dah senang masuk bila kita tak semayang. Okey, jadi macam ni lah. Sebelum apa-apa, saya insyaAllah saya boleh tolong. InsyaAllah kalau apa-apa hal, abang boleh call. Nanti saya akan tarik daripada jauh lah. Tapi buat masa sekarang saya cerita dulu sistemnya. Sistemnya begini bang. Okey. Benda yang abang ada dalam perut ni, daripada abang sebelum kahwin. Daripada abang selepas kahwin. Belum ada anak. Okey, sekiranya kalau saya buang ni, kotlah katanya, ini nampak sikit dah, abang tak boleh dengar cakap dia selepas berbuat dengan Rufaqah. Kot dah katakan lepas ni abang benci dengan dia. Siapa yang boleh terima kalau isteri bagi nasi yang macam tu dekat suami kan? Siapa boleh terima sebagai seorang lelaki? Boleh komen di bawah kalau siapa yang boleh terima. Okey, sekarang ni macam ni, anak-anak pun dah besar kan. Okey, sekiranya berlaku apa-apa, abang tak suka dia, saya tak minta banyak, abang jangan ceraikan dia. Ataupun jangan biar dia perseorangan. Bimbinglah dia ke jalan yang benar. Sebab dia dah pernah bukanlah sesat, dia pernah mengalami satu jalan yang hitam. Okey. Okey, cara dia bimbing dia. Walaupun abang rasa sedetik ni macam terbuku kata sampai hati dia buat aku. Macam rasa benci pun ada. Tapi as a human, abang kena terima, accept dia sebagai satu pendidikan untuk bentuk dia. Okey. Saya pun suruh dia baring, dia pun setuju. Dia pun baring. Saya keluarkan semua pada badan dia. Okey, dia kata masuk dalam botol, kurung masuk dalam botol. Kemudian dia kata alhamdulillah lega, dia kata. Lepas tu betul lah. Ustazah cakap saya memang dah tak ada apa rasa dengan dia. Saya macam nak benda tu saya tak nak. Perceraian ni bukanlah jalan yang singkat. Okey, balik rumah, fikirkan apa yang dia pernah buat, apa yang jasa dia, walaupun sedikit, walaupun sekelumit. Memang betul, siapa yang boleh terima nasi kangkang ni kalau dah dibodohkan? Setiap lelaki. Tetapi as a human, sebagai seorang manusia khalifah di bumi Allah, kalau isteri dah buat silap, tegur dan tunjuk jalan dia yang betul. Kemudian dia cerita dengan saya, dia balik. Seminggu lepas tu, isteri dia sakit. Isteri dia sakit macam sakit yang misteri lah juga. Sebab benda tu dah berbalik pada diri dia. Dan juga orang kata apa, bukanlah makan gigi, kira macam kifarah je lah. Dia bagi makannya tu. Sekarang ni macam ni, abang banyak maafkan dia supaya dia tak tersiksa sangat. Maafkan dia. Suruh Allah bimbing dia semua. Kalau boleh jangan pakailah surah-surah ayat yang keras. Selawat boleh. Al-Fatihah boleh. Jangan pakai yang ayat yang orang kata keras sikit lah. Qul huwallah ke boleh. Yasin pun boleh. Sebab nanti takut dia panas. Okey, lama-lama tu dia okey lah. Dia pun telefon kadang-kadang, dia kata, Ustazah boleh tak baca dalam pada air? Saya pun bacalah dalam pada air. Bagi dia minum, bagi dia apa. Alhamdulillah sehingga sekarang dia orang masih lagi bersama. Dan bertambah erat sebab dah tak ada orang kata penipuan dekat situ.
suami dia memang baik. Isteri dia cuma takut dipermainkan, diperkotak-katikkan. Yelah, tahun dulu kan, kita pun tak tahulah kan. Cuma sebagai seorang hamba Allah, jangan buat benda macam tu. Dia punya iktibarnya. Jangan memperbodohkan, jangan ambil benda-benda yang merepek tahyul-mayul ni. Tolonglah. Sebab benda ni memudarat diri. Ni kebetulan lah si suami tu bagi peluang kepada isteri. Kalau dia tak bagi peluang, saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Sebab saya dah bagi tahu dah. Alamat dia begini-gini kan. Dan sekarang ni dia okey. Saya pun tak tahu dia ni ada lagi ke tak. Doa yang terbaik untuk ni orang lah. Semoga cerita ni menjadi pengajaran dan iktibar. Yang mana yang boleh jadikan baik, jadikan baik. Mana yang tak baik, kita boleh buang. Janganlah beria-ria kita nak ambil. Okey, baik. Nak menundukkan orang dengan cara yang salah. Okey, kita tak boleh tundukkan orang dengan cara yang salah. Berdosa. Dosa besar sampai bawa ke mati. Ya. Oleh itu, sekian saja malam ni. Saya sudahkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.